Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video ni saya akan tunjuk example untuk soalan boost converter pula. Okay, soalan ni pun saya ambil daripada slide. Okay. Okay, so a boost converter is supplied by a 12 volt DC source. Okay, and the output voltage is 30 volt. The circuit is connected to a load with resistance of 50 ohm and the operating switching frequency is 25 kHz. Okay, so macam saya kata sebelum ni, baca dulu soalan, jangan tengok lagi apa yang dia tanya. Okay, ataupun apa yang diminta lah. Okay, baca soalan. So kita tengok analysis of question. Okay, type of chopper, dia bagi taraf boost. Okay, dia bagi taraf boost. Kalau dia tak bagi tahu boost, cuba cari parameter-parameter yang boleh menggambarkan jenis converter dia, Vin, Vout ke, okay kan. So Vin dia bagi 12 volt, Vout dia bagi 13 volt, nilai resistor ialah 50 ohm dan switching frequency dia bagi 25 kHz. Okay. Jadi kemudian baru tengok soalan dia. Dia tanya the duty cycle of converter. Okay. Dan ada lagi lah, kita akan tengok nanti. Okay. So soalan example 2 ni adalah contoh soalan yang jenis direct. Okay, saya beritahu tadi ada dua jenis bentuk soalan, iaitu direct dengan design. Okay. So soalan ni soalan yang jenis direct lah. Dia tanya straightforward. Okay. So soalan pertama dia tanya nilai duty cycle. Okay, dia tanya nilai duty cycle. Biasanya kalau melibatkan duty cycle ni, kita akan ambil daripada equation Vout. Okay, kalau melibatkan duty cycle ni, kita akan ambil daripada equation Vout. So from boost converter output voltage equation, okay, yang mana kita ada nilai Vout, kita ada nilai Vin, yang kita tak ada nilai D. So substitute the known value into the equation and kira yang unknown ni. Okay. So D sama dengan 0.6. Okay, 0.6 ataupun 60% lah. Okay, itu untuk duty cycle. Okay, tengok soalan yang kedua. Minimum inductor for continuous mode conduction. Okay. So for continuous mode operation, okay, konsep dia ialah IL min must be bigger than 0 ampere. Okay, must be bigger than 0 ampere. So yang ni adalah equation IL min. Okay, IL min must be bigger than 0 ampere. So awak kena manipulate soalan ni dan jadikan L dia sebagai tajuk, dan automatically L tu akan jadi L min. Okay, yang ni saya ada tunjukkan dekat dalam nota macam mana nak dapat yang ni. So kita check balik, duty cycle dia dah kira, T dia dapat daripada frekuensi, R dia dah bagi. Okay, so boleh kira teruslah. So masukkan value. Okay, awak akan dapat L min ialah 96 micro Henry. Okay, 96 micro Henry. Okay, next kita nak kira untuk IL max dan juga IL min. Diminta IL max dan juga IL min jika nilai induktor dia ialah 120 micro Henry. Nah, ni kena hati-hatilah, sebab yang ni dia bagi nilai L yang baru. Yang awak kira tadi ialah L min. Okay. So equation IL max untuk boost, okay, yang ni. Okay. So substitute all the information, and untuk L ni pakai nilai yang dia bagi. Okay, pakai nilai yang dia bagi. So akan dapat IL max dia ialah 2.7 ampere. Okay. Untuk IL min, beza dia dekat sini je lah, dia ada minus. Okay. So substitute all the value using the given inductor value, and you will get 0.3 ampere.
Okay. So kita pergi ke soalan exercise 2. Okay. So design a boost converter that will have an output of 40 volt from a 15 volt source. Design continuous inductor current and output ripple voltage less than 0.5%. The load is a resistance of 80 ohm. Assume ideal component and switching frequency is 30 kHz. Okay. So daripada soalan ni, awak kena extract all the information. Okay. So information yang awak boleh extract daripada question ni ialah yang pertama sekali, jenis converter dia. Okay. Dia bagi tahu boost converter. Okay. Kemudian boost converter jenis continuous inductor current lah, ataupun dia jenis continuous conduction mode. Okay. Sebab dia bagi boost converter design for continuous inductor current. Okay. Kemudian dia bagi tahu the output voltage is 40 volt, input voltage ialah 15. Okay. Ayat yang ripple ni, kita tengok ayat yang ripple ni. So the output ripple voltage, okay, less than. Okay, less than. So less than kena pakai simbol ni lah. Okay, less than 1.5%. Okay, 1.5%. Ada unit tak? Okay, tak ada unit, dia cuma ada persen. Bermaknanya walaupun dia sebut the output ripple voltage, tapi nilai dia 1.5%, maka dia merujuk kepada nilai R, iaitu ripple factor. Okay, so R less than 1.5%, and dia bagi resistance 80 ohm, and dia punya frekuensi ialah 30 kHz. Okay. So seperti soalan yang sebelum ni, kalau soalan design, dia takkan cakap satu Roman kira apa, dua Roman kira apa. Okay. Basically untuk soalan design ni, parameter penting yang awak kena kira biasanya nilai induktor dan juga nilai capacitor. Okay. So untuk dapatkan nilai induktor dan nilai capacitor tu, value-value lain seperti duty cycle semua awak kena tahulah. Okay. So pertama sekali, daripada nilai V in dan V out, okay, kita boleh dapatkan duty cycle. Okay. So kita gunakan equation V out untuk boost, sebab ni adalah soalan yang berkaitan dengan boost. Okay. So dia punya unknown value dia dekat dalam equation ni ialah duty cycle. Okay. So awak manipulate the equation, bring D to the left hand side, and kira dia punya D lah. Okay. Yang ni akan dapat 0.625, dia punya duty cycle. Okay. Kemudian dah dapat D. Okay. Awak kena tengok macam mana nak dapatkan nilai L dan juga C. Okay. Kena tengok macam mana nak dapatkan nilai L dan juga C. So awak kena cari equation yang ada sebutan nilai L dan juga C. Okay. So disebabkan dia bagi tahu ini adalah continuous conduction mode, okay, awak boleh cari nilai L minimum. Okay. So L minimum untuk circuit ni, okay, ni adalah dia punya equation untuk boost. Okay. So nilai D dah ada, T boleh ambil daripada frekuensi, R dia dah bagi. Okay. Substitute the value. So akan dapat L min must be bigger than 117.1875 micro Henry. Okay. So dekat dalam soalan ni, dia tak beritahu pun yang induktor tu kena berapa persen small ke, kena berapa persen larger ke. Jadi nilai L dia awak boleh assume 118 micro Henry. Okay. So cara mudah dia,
awak round up saja, bundakan ke atas. Okey, bundakan ke atas daripada 117 point ni. Okey, round upkan dia dapatkan 118. Okey. Kalau nak ambil 120 pun tak salah 200 pun tak salah. Okey, as long as dia memenuhi syarat untuk continuous mode. Tapi paling mudah round up saja value ni. Okey. Okey, nilai L dah ada. So kita nak cari nilai C pula. Okey, seperti yang saya beritahu dalam video sebelum ni, nilai capacitor is always related to equation delta V out ataupun ripple factor. Okey. So dalam soalan dia dah beritahu ripple factor, okey, is less than 1.5%. Okey, less than 1.5%. So ripple factor untuk boost ialah D darab T over RC. Okey, darab dengan 100%, less than 1.5%. Okey, tu adalah dia punya spek yang dia bagi dalam soalan lah. Okey, so substitute all the value. Okey, bring C to the right. Okey, bawa C ni atas, bawa 1.5% ni ke sebelah kiri. Okey, bahagilah kat bawah ni kan. Okey, dan awak akan dapat 17.3611 microfarad is smaller than C. Kalau dalam arti kata lain, C ni lebih besar daripada 17.3661 microfarad. Okey. Ataupun kalau dapat nilai macam ni, just letak C is equal to 18 microfarad. Bergantung pada nilai ni lah. Okey, bergantung pada ni. Kalau C lebih besar pada ni, awak round up dia. Kalau C lebih kecil pada ni, awak round down. Okey. Case ni dia kata C lebih besar daripada 17 point something. So letak terus 18. Kalau C ni lebih kecil daripada 17, awak ambil lah C sama dengan 16. Okey. So the final answer, kena lukis dia punya circuit. Okey. And label C berapa, L berapa, V in berapa, V out berapa. Okey. So yang ni saya tinggal untuk awak buat sendirilah. Okay, so for next example ialah untuk circuit buck boost. Okay, untuk circuit buck boost. Okay, biasanya untuk circuit buck boost ni, dia biasanya soalan direct boleh, soalan design pun boleh. Okay. Cuma biasanya kalau buck boost ni soalan akan sebut buck boost. Okay. Biasanya soalan akan sebut buck boost. Biasanya sebab buck boost ni dia boleh buat dua-dua. Dia boleh buat step down dan dia boleh buat step up. So kalau dia bagi V out dengan V in pun, okay, awak nak kata dia, katakanlah dia bagi V out is smaller than V in. Okay. Kalau kita tengok dia adalah step down. Okay. Jadi awak ada dua pilihan, nak teka sama dia buck ke buck boost. Okay. Kalau case macam tu, dia adalah buck. Okay. Kalau nampak obvious V in is larger than V out, okay, dia akan jadi sama ada buck ataupun boost sahaja untuk yang jenis bagi spec macam tu. Okay. Unless kalau dia mention the converter can do both step up and step down. Dia tak sebut tapi dia kata the converter can do both step up and step down. Maknanya itu adalah buck boost. Okay. So sebab kebanyakan student dia akan terkena bila tak baca soalan betul-betul. Okay, this is the experience that I have learned when marking the final exam. Okay. So get back to the question. So the buck boost converter supplies power to the load having 1.5 ohm and 0.8 millihenry. The source voltage is 50 volt and the load voltage is 75 volt. If on time is 1.5 millisecond, okay, then find all the parameter dia minta ni. Okay. So sama jugalah bila dapat soalan, okay, baca and analyze dulu. Okay. So the question mention about the buck boost converter.
So nilai R dia berapa, L dia berapa dia bagi, V in dia dah bagi berapa, okay, V out dia dah bagi berapa. Okay, so kalau kita tengok sini, V out is larger than V in, maknanya buck boost ni dia buat step up. Okay, dia buat step up. Jadi kena ingat, untuk buck boost, bila dia step up, automatically dalam kepala otak awak kena tahu spec dia, D must be larger than 0.5. Okay, awak tak tahu berapa, tapi bila dia buat step up, maknanya konsep dia D must be larger than 0.5. Kalau buck boost dia buat step down, D must be smaller than 0.5. Okay, dan dia bagi T on ialah 1.5 millisecond. Okay, 1.5 millisecond. Okay, so dah ada information yang awak analyze daripada soalan, then barulah kita tengok apa yang soalan minta. Okay, parameter pertama yang soalan minta ialah switching frequency. Okay, switching frequency. So kita list out dulu any equation ataupun formula yang berkaitan dengan switching frequency. So frequency is equal to 1 over time untuk 1 cycle. Okay, tapi time untuk 1 cycle ni ada tak? Okay, pun tak ada juga diberi kan. Jadi tak bagi pun time untuk 1 second. Okay, kemudian time untuk 1 second ni is equal to T on plus T off. Okay, yang mana sekarang ni, okay, T on ada, T off pula tak ada. Okay, so macam mana dapatkan T off? Okay, ada ke tak equation dia? Kemudian kita ada T on pula sama dengan apa? Okay, ada tak T on yang kita boleh relatekan dengan nilai T ni? Okay, so T on bersamaan dengan duty cycle darab dengan TS. Okay, so T on ada, TS pun ada kat sini, tapi tak tahu nilai D. Okay, D pula sama dengan apa? Okay, so seperti yang saya beritahu tadi, duty cycle ni biasa awak boleh dapat daripada equation yang ada sebutan V in dan juga V out. Okay, jadi macam inilah proses dia. Okay, trace the unknown value sampailah awak jumpa dia punya connection. Okay, so untuk buck boost, okay, equation ni V out sama dengan V in D over D minus 1. Okay, so substitute the value. Okay, substitute the value, jadikan D sebagai tajuk. Okay, cuma kat sini dia ada satu special case untuk buck boost sahaja. Okay, yang ni kena hati-hati. Okay, yang ni memang dia agak rare dan agak special lah. Okay, yang mana untuk buck boost, okay, nilai V out ni dalam equation ni saja. Okay, nilai V out ni awak kena letak negatif kat depan. Okay, so just for this equation, the output voltage need to have negative value. Okay, sebab apa dia kata negative value? Okay, kalau awak tengok dalam nota yang saya bagi, tak kisah ada slide ataupun nota yang supplementary tu. Okay, kalau awak boleh zoom in dekat dia punya graph V out. Okay, kalau boleh zoom in dekat dia punya graph V out, awak akan dapati V out tu dia ada negative value. Okay, sebab apa dia negative value? Due to reverse ataupun anti-clockwise current at the output terminal of the chopper. Okay, kalau ingat balik video yang saya terangkan awal-awal dulu. Okay, untuk buck dan juga boost, current dia clockwise, tapi untuk buck boost, current dia anti-clockwise. Okay, maknanya dia punya output untuk buck boost ni dia reverse polarity. Okay, jadi that's why untuk equation voltage output sahaja, V out dia awak kena letak negatif. Okay, equation lain tak perlu, equation ni je. Okay, ni special case. Okay, barulah awak akan dapat D tu 0.6. Okay, D 0.6. Kalau awak letak V out ni 75, awak akan dapat D tu biasanya negative value ataupun lebih besar daripada 1. Okay, so kena ingat duty cycle dia mesti in between 0 to 1 sahaja. Okay,
dia tak boleh jadi negative value dan dia tak boleh lebih besar daripada 1. Okay, itu salah satu cara nak trace sama ada awak terlupa ke apa. Okay, sebab kalau awak lupa tak negatif, awak akan dapat nilai D sama dengan negatif ataupun lebih besar daripada 1. Okay. So yang ni kena hati-hati. Okay, so dah dapat dah duty cycle, then kita boleh guna untuk dapat nilai switching frekuensi. Okay. Okay, D sama dengan T on over T. Okay, T on over T sama juga dengan T on over 1 minus F. Okay, so secara tak langsungnya D sama dengan Fs darab dengan T on. So D dah ada, T on dah diberi, so akan dapat dia punya switching frekuensi ialah 400 Hz. Okay, jadi soalan macam ni dia banyak sikit dia kena buat dia punya searching tu, kena buat relate apa yang relate sampai jumpa dia punya relation dengan frekuensi tadi. Okey, kemudian kita tengok pula soalan parameter kedua yang diminta ialah average value of input current. Okey, average value of input current. Okey, soalan macam ni dia sangat jarang ditanya lah, sama ada dekat dalam final exam ataupun latihan-latihan. Okey, so yang ni awak kena hati-hatilah. Okey, sebab input current tidak semestinya sama dengan IL. Okey, dia ada case dia, ada chopper yang input current sama dengan IL, ada chopper yang input current tak sama dengan IL. Okey, so untuk buck boost, okey, input current is equal to IL darab dengan D. Okey, yang mana IL dia ni adalah question ni. Okey, so kita check Vin ada diberi, D awak dah kira tadi, okay, R pun dah ada diberi, so boleh masukkan dalam equation dan kira. So akan dapat input current ialah 75 ampere. Okay, then parameter ketiga yang diminta ialah IL max dan juga IL min. Okay, so gunakan equation untuk buck boost untuk IL max dan IL min. Okay, check parameter, Vin ada, D ada, R ada, time berdapat daripada frekuensi, okay, L pun ada diberi. So masukkan value, tak kira. Untuk IL max akan dapat 171.875 ampere. Okay, IL min masuk value, tukar jadi minus saja, akan dapat 78.125 ampere. Okay, and parameter nombor 4, dia minta peak to peak current ripple. Okay, macam-macam nama ada kan. Peak to peak current ripple ni biasanya ialah delta IL lah. Okay, so sama juga delta IL, awak ada dua pilihan, sama ada nak gunakan rumus yang awak kena ganti balik value semua ni, ataupun ambil IL max minus IL min, yang mana mudah. Okay, sebabkan awak dah ada IL max dan IL min, guna sahaja yang ni lah. Okay, so akan dapat jawapan dia 93.75 ampere. Okay, itu adalah contoh example soalan-soalan yang berkaitan dengan DC chopper. Jadi kalau nak tengok bentuk soalan yang lain, boleh refer kepada soalan-soalan past year. Okay, especially kalau yang melibatkan soalan design, yang mana macam mana awak nak tahu dia pakai less than ke, dia pakai more than ke, not exit, macam mana simbol dia. Okay, so kalau tak confirm dia punya simbol ni macam mana, awak tengok soalan past year, and boleh tanya dekat dalam WhatsApp group, nanti saya akan jawab lah. Okay, ayat tu merujuk pada simbol apa. Okay, so harapnya awak boleh study chapter ni dan cuba buat latihan past year. Okay, so terima kasih.